Dia dekat sini saya suka dengan pengambilan Nola disebabkan dia fast farming dan dia boleh tinggal Yomot macam tu je. Masalahnya macam mana dia nak menembusi ke jungle musuh. So, saya tak rasa dia punya bahagian EXP boleh tolong. Tapi sekurang-kurangnya mid trio untuk Team Ray. Damage yang cukup tinggi pada fasa awal game. Kita akan terus sama-sama saksikan deras air terus mengalir di bawah arus menuju lautan. Demi kemenangan ingin diukir. Para pahlawan siap berlawan. Kita masuk ke dalam line of dawn untuk berlawanan. Pusingan yang pertama di antara Team Ray berhadapan Team Vamos. Mampu untuk melaksanakan gerakan agresif pada fasa awal game ini daripada Team Ray. Tapi jangan lupa Vamos juga pasukan yang cukup agresif. Sering kali dominasi daripada fasa awal game dan juga mid game. Perlu diberikan tanda hormat. Terutamanya apabila mereka menghadapi dengan QC tapi Zekif nada damage yang agak tinggi. Ya, itulah kelebihan daripada Lilia sebenarnya. Jadi Shockwave yang juga cukup menyakitkan tekanan yang dirasai juga daripada Cloakun sebentar tadi. Arrow 4-4. Teruskan double buff terlebih dahulu ketika ini tapi ditemani juga oleh Ivan. Berita baik untuk Jasgar. Yang mana orange buffnya berada di bahagian bawah untuk di bahagian Godlin saya untuk pasukan Vamos. Kalau itu bahagian EXP mungkin dia akan menerima serba sedikit permasalahan. Tapi ini membuatkan Arrow 4-4 sedikit kurang selesa untuk mendapatkan jungle yang pantas. Malah Jasgar sekarang ini melakukan percurian sedikit demi sedikit. Ya, dan sebentar tadi kita dapat melihat Cloakun bersama dengan Zekif menghadapi sedikit sebanyak masalah untuk hadir di kawasan laning di bahagian tengah. Dan kalau ini dia putusan Team Ray, ianya seakan-akan green light untuk mereka bermain dengan jauh lebih agresif lagi sebelum turtle yang pertama ini muncul. Saya suka dengan apa yang dilaksanakan oleh Zeno. Dia tahu yang dia kena hold minion dia. Jadi dia dapatkan Scavenging Crab. Jadi dekat sini kalau dia hold pun Siska tetap juga akan tidak berjaya untuk kurangkan banyak sangat dia punya level. Dapatkan tapi Arrow 4-4 lama dia camp dekat situ sebenarnya. Rotasi dia dah tak dapat nak buat pun. Memang fokus ke arah Siska. Siska diberikan serba sedikit damage. Yang dikurangkan 1/2. Hadirnya Ivan memberikan damage ke arah Zekif. Level 4. Di bahagian tengah, Cloakun pula menerima rasakan dah pun membazirkan flicker beliau. Sekarang ini beralih kepada turtle yang pertama pula. Peluang terbaik untuk Team Ray sebenarnya. Zekif nyawa rendah. Begitu juga dengan Cloakun. Arrow 4-4 dengan emblem marksman dalam game kali ini. Kita akan lihat adakah ianya memberikan impact yang baik. Arrow 4-4 cuba untuk bertahan. Tapi dia bagaimana Arrow 4-4 ditembakkan terlebih dahulu. First blood untuk Martizi. Cubaan yang gagal untuk mendapatkan data pertama. Dan pemain-pemain daripada Team Ray berjaya untuk mengekalkan kelebihan mereka dengan double kill. Buat Martizi. Dan Cloakun turut dijatuhkan. Team Ray berjaya untuk mendapatkan 3 kill awal. Sementara Nadgo juga mengalami serba sedikit permasalahan di kawasan gold lane. Ya, 3 kill yang cukup berharga untuk Team Ray. Triple kill yang saya boleh katakan berpihak kepada pasukan Team Ray yang memberikan. Bukan itu sahaja. Jungle lagi dijajah. Turtle lagi. Betul. Seed dah pun dipakai. Evan cuba untuk menyampaikan di sini. Loliel cuba untuk memberikan bantuan dan tak berjaya untuk mendapatkan apa-apa habuan. Pada waktu yang sama, Jasgar juga dah pun mencelik sikit banyak jungle resources. Zekif nyawa agak rendah. Zekif ditumbangkan oleh Jasgar. Sekarang ini sudah permulaan snowball untuk pasukan Ray. Berikan mereka peluang untuk membuatkan gerakan-gerakan agresif dengan lebih lagi. Terutamanya di bahagian gold lane. Yang pastinya Natko akan menjadi mangsa selepas ini. Saya perlu berterima kasih juga kepada Martizi dalam game ni. Di mana early game dia control tengah tu. Ya betul. Ya, itu yang saya katakan sebentar tadi. Cloakun, Zekif di bahagian laning agak susah sebenarnya untuk memenangkan Cloakun berada dalam situasi yang selesa. Tapi yang saya lebih risau sekarang ni, Team Vamos, pasukan yang agresif early game, mid game. Tapi dalam situasi snowball yang dipegang oleh pasukan musuh, adakah mereka mencukupi daripada sudut pengalaman untuk kembali mencari momentum semula di dalam situasi begini? Pressure yang diberikan daripada trio mid Team Ray cukup luar biasa. Even kepada Gatot terpaksa untuk berundur sebentar tadi. Ingin menunjukkan bahawa Loliel sudah dalam masa yang sama. Double lane farming yang diberikan dengan lebih awal untuk Team Ray. Sekarang ini pemain-pemain daripada Vamos cuba untuk memperlahankan tempo permainan. Level 8 je sekarang. Level yang dijarakkan sebanyak 3 level. Kau punya jauh. Snowball yang dimiliki ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Zeno nyawa direndahkan dengan cukup pantas. Jasgar berjaya untuk membuatkan Zeno mungkin takkan memberikan apa-apa sumbangan untuk first turtle. Second turtle.
Sepatutnya tak disaing bagi pendapat saya. Perbezaan level kita utara. Era 4-4 dengan perbezaan level yang cukup jauh. Era 4-4 ditumbangkan, tapi kali ini dengan tetap dimiliki oleh Jaskar, Team Vamos masih lagi cuba untuk melakukan serba sedikit tentangan ke arah team fight. Clockwood nyawa cukup rendah. Zeno akan cuba untuk dijatuhkan. Jaskar mengejar Jaskar bersama Ivan mendapatkan kill kata Zeno. 6 berbalas 1. Team Ray mula memberikan satu masalah yang cukup besar buat Vamos. Kita nampak bagaimana untuk Team Ray sekarang ni. Bagi Jaskar, first item dia adalah Hunter Strike. Dia menjagakan Heptasis. Tapi dengan adanya Hunter Strike, penetration tu ditingkatkan dengan lebih tinggi dalam masa yang sama. Bagaimana movement speed yang dia ada menyebabkan Team Vamos. Saya tak pasti apa yang mereka cuba laksanakan dekat second tadi tu. Patutnya mereka dah tak boleh nak lawan sebabkan jarak level tu 3 kot. Ya, itu yang saya katakan. Berdasarkan pengalaman, adakah mencukupi? Sebab dalam situasi tersebut tak sepatutnya mengambil team fight di mana mereka ketinggalan dengan begitu jauh. Dan ini juga berbalik kepada point yang di mana Aero 4-4 gunakan emblem marksman. Jadi adakah dari sudut ketahanan sedikit sebanyak menyebabkan dia tak boleh nak survive kat depan? Ya, sememangnya sebab kurang daripada sedikit sebanyak daripada sustainability itu yang mula menjadi masalah. Tapi sekarang ini Team Ray kalau mereka nak melengkapi snowball mereka kena sekurang-kurangnya menjatuhkan Natco sekali. Itu akan membenarkan mereka dah pun mendominasi bukan sahaja mid, kawasan jungle, EXP lane sebentar tadi Zeno juga dah pun dikorbankan 2 kali. Untuk melengkapkan total domination, mereka hanya perlu memastikan Natco mula dikorbankan. Ya, tapi kita tengok pergerakan daripada Ivan. Agresif ke kawasan jungle milik musuh. 4,000 gol. Jarakan dengan cukup besar. Vamos perlu untuk memastikan mereka tidak melakukan kesilapan lagi. Kerana domino effect daripada bahagian early game dah pun mula terbentuk dan membuatkan mereka cukup sukar untuk bermain. Mereka perlukan Natco untuk menterbalikkan keadaan. Perlukan satu damage dealer yang mampu untuk survive. Kerana kita boleh lihat bagaimana Era 4-4 seakan-akan sudah pun selesai untuk game kali ini. Dengan 0-2-0 bagi 6 minit pertama. Tidak ada sebarang ruang untuk beliau memberikan damage lagi. Dan secara jujurnya, dilihat ketemperan berlaku terlebih dahulu. Cubaan dengan pembukaan Ultimate, Barbil sudah pun ditunggang. Zakif nyawa rendah, Zakif terpaksa untuk pulang dengan penggunaan Avatar of the Guardian tersebut. Martizi dikurangkan nyawa tapi tidak cukup untuk mendapatkan kill. Fiska sedikit demi sedikit, tapi lihat bagaimana Airfall Point dijadikan sasaran. Percobaan untuk mendapatkan Jaskar. Natco masih kecil untuk bertahan. Natco ingin memakai Ivan, tetapi lihatlah Quick Stun Guard yang menghalang Natco. Ivan berjaya untuk survive. Dan kali ini hanya Zakif yang ditumbangkan. What Team Ray? Ini peluang untuk mereka mendapatkan dari kawasan tengah dan juga bawah. No damage lagi yang berjaya untuk dilaksanakan oleh pasukan Team Vamos. Walaupun dalam situasi sempit sebentar tadi mereka dah boleh pegang game tu. Tapi bagaimana Team Ray, Martizi juga mainkan peranan yang cukup penting untuk burst poking damage dengan Magic Shockwave. Dah susah. Minit yang ke-7, perbezaan ekonomi dah pun mencapai 6,000 gol di antara kedua pasukan. Snowball effect dah pun dipegang oleh Team Ray. Ianya hanya bergantung kepada bagaimana mereka menggunakan kelebihan ini sebaik yang mungkin. Terutamanya untuk mendapatkan outer turret yang terakhir di bahagian tengah sahaja lagi. Loliel dapat orange buff juga. Jadi kat sini momentum lebih pihak kepada Team Ray juga dalam hal ini tu. Lihat bagaimana Loliel begitu bebas untuk keluarkan damage. Manakala untuk Team Vamos pula, ya memang kita boleh harapkan kepada Natco untuk keluarkan damage nanti dekat bahagian mid to late game. Cuma persoalan dia, adakah dia ada ruang untuk dimanfaatkan Zaman Force? Ya, peluang untuk memanfaatkan Zaman Force tu bagi saya sukar disebabkan bagaimana Povil lagi open. Dia orang first pick Harit. Saya rasa macam mungkin dengannya Harley tiba-tiba ambil Harit. Saya harapkan macam tu sebab nampak macam tak jadi langsung ni untuk Vamos. Martizi seorang diri saja melaksanakan tugasan zoning di bahagian hadapan. Burst damage yang dia miliki. Dia seorang pun tak boleh settle tu. Yep. Lilia tu seorang pun Vamos dah tak mampu untuk ke depan. 4 level beza juga daripada Jaskar yang ketika ini. Sampai level beza. 13. Ya. 4 Milo Tak lama lagi boleh saja mencapai level maksimum untuk Jaskar. Lord telah pun muncul, boleh saja didapatkan oleh Team Ray dengan begitu mudah, tapi sakit. Itu amaran je tu daripada Team Ray sekarang ini. Amaran? Tak, tu baru sapaan je. Sapaan je? Dia baru Ya. macam tu je. Tepat sekali, tapi lihat bagaimana Lord sudah pun cuba untuk dimulakan. Apa yang diperlukan adalah timing. Terus sahaja percaya. Tak kisah, dia tekan je right tu. Dan sekarang ini kalau nak cerita mengenai high ground defense, hampir mustahil untuk Vamos. Saya setuju. Mereka adalah tim dengan
draft early game. Tapi apabila mereka mengharapkan kepada defending ni, saya boleh kata ianya cukup-cukup sukar. Kerana tim Ray, jarak di antara musuh dan juga Lilia bersama dengan Green ini sangat-sangat besar. Mereka ada satu gap yang tak mampu untuk ditutup oleh Vamos. Mereka tak boleh nak close the gap. Kalau mereka close the gap pun mereka tak boleh nak menadah. Tangkapan pun tak boleh nak dilakukan. Mereka tidak mempunyai hero pick up dan sebagainya maupun setup yang Setuju. simple untuk diberikan follow up. Hanya mampu untuk mengharapkan kepada Poking, tapi Poking pun mereka tak akan menang. Oh, Tengoklah tu. Narco. Sebelum sempat disentuh pun mereka punya nyawa dah dikurangkan dengan cukup banyak. Zeno pun terpaksa balik dengan Tak boleh. Perbezaan ekonomi dah terlampau besar dah. 8,000 gol yang memisahkan kedua-dua pasukan buat ketika ini. Rhapsody yang cukup memedihkan daripada Loliel. Lihat dekat bahagian belakang Zekif. Mungkin akan ada Avatar Guardian flanking daripada jarak jauh. Tapi rata-rata pemain tim Ray mampu untuk melarikan diri. Black Shoes dengan ada dash juga. Jasgar juga suka tangkap dalam game ni. Siapa je yang Zekif boleh kenakan stun? Mungkin Loliel, mungkin. Tapi Magic Blade dah boleh siapkan. Lenyap begitu sahaja Zekif. Oleh defense di bahagian tengah juga dah pun ditutupkan. Boleh dah ni, R404 pun dah tak mampu untuk masuk lagi. Baru nak buka kuda. Kuda dah patah balik dah bos. Narco. Larikan diri semua lah. 0-0-0 untuk Narco. Secara jujurnya. Tapi 999 untuk Vamos. Ya, Ini kecemasan untuk mereka. ya sangat-sangat. Ini dah Okey. Ini dah seakan-akan memang mengikut rentak je. Bye-bye. Hilang Glockun. Satu setup dari Zeno. Tapi tak boleh nak buat apa. Zeno bakal hilang. Sempat untuk pulang pula. Lompatan. Semata-mata untuk clearkan minion buat Zekif. Tapi minion dekat bahagian tengah itu akan tetap berjaya untuk mendapatkan menara. Inhibitor di bahagian bawah juga ditutupkan. Hilang juga. Bermodalkan satu lot. Lot yang pertama sahaja mencukupi. Tapi lihatlah. 11 minit perlawanan ini. Tetapi 12,000 gol yang memisahkan kedua pasukan. Ya, tim Ray bermain dengan cukup cemerlang dalam game ni. Tiada cacat celah langsung. Daripada early game. Dikawal dengan rapi Ivan dan juga Martizi sebenarnya. Bayangkan tuan perempuan. Ini match ni fight belum jadi. Ya. Tim Ray dah menang. Yep. Macam mana Poking itu. dalam masa yang sama Jasgar juga Betul. mainkan peranan yang cukup penting untuk mendapatkan segala objektif. 3 total. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh mereka dimulakan oleh Ivan dan juga Martizi daripada fasa permulaan game sebentar tadi. Saya setuju. Sekarang ni untuk tim A dengan kelebihan yang dipegang oleh mereka, hanya kalau mereka melaksanakan kesilapan berterusan sahaja, Vamos boleh mencari peluang untuk kemenangan. Kalau tak, dengan perbezaan sebegini, agak susah sebenarnya. Bagi saya, keadaan yang cukup kritikal. Sudah pun ditutup ruang mereka. Apabila Leomot tidak boleh bermain dalam game ni, sedikit bahaya untuk pasukan Vamos. Mereka juga tidak mempunyai badan yang betul-betul keras tanah dekat depan. Sebab Zeno pun buat masa sekarang ni, lihat bagaimana dia dah kena pressure dengan Loliel sendiri pun. Dia terpaksa untuk melarikan diri. Sepatutnya mereka ambil Alice dekat sini supaya dia boleh berada di depan Granger untuk tutup dia punya Rhapsody. Tapi dalam hal ini, kalau dia yang stay dekat depan, dia yang hilang. Tak, bayangkanlah Ivan, Roma, level lebih tinggi daripada Clockun, sama level dengan Aero 44, lebih tinggi daripada Zeno, EXP lane. Oh, berat. Berat Lockkan ke? mid. Berat. Macam mana pertahanan yang perlu dilaksanakan oleh tim Vamos ketika ini? Kedengaran sepi juga untuk tim Vamos sebenarnya. Saya akan menunggu kekalahan mereka. Bukan itu saja, Tim Ray juga macam dah expect to win, tapi setup cuba dilakukan. Narco dah hilang. Minion ada 10 juta dekat dalam base. Loliel. Dan hilanglah Crystal. 11 berbalas 1. 12 rasanya. Tapi Tim Ray menawarkan permainan sepantas kilat. Vamos tak mampu untuk melawan. Saya rasa seakan-akan the easiest game so far dalam season 17 ni. Macam mana mereka bermain pada awal minit permainan sehingga akhir, tak ada langsung ruang untuk Vamos melaksanakan team fight walaupun sekecil-kecil team fight. Ini yang saya risaukan. Tim Vamos, pasukan yang dengan pemain-pemain yang baru, darah-darah muda, apabila pengalaman masih menjadi masalah mereka, apabila mereka menghadapi situasi yang susah, situasi yang tak menyebelahi kepada mereka. Lihat bagaimana mereka nak mengawal situasi apabila musuh mendapatkan snowball effect. Lagipun drafting telah pun selesai untuk kedua pasukan. Bagi pusingan yang kedua ini, Team Ray hanya memerlukan 1 poin sahaja lagi untuk mendapatkan kemenangan bersih 12-0. Team Vamos masih lagi mencari mata seri. Saya rasa dalam masa yang sama, mereka juga predict yang kalau ambil Masha, dia kena makan dengan Joy. Jadi Benedetta dengan jawapan yang lebih selamat.
lawan Tapi Joy menang lawan dengan Benedetta. Kita akan lihat adakah ini jawapannya. Perlawanan di antara tim Ray berhadapan dengan tim Vamos. Pusingan yang kedua. Yang kedudukan semasa 1 mata untuk tim Ray. Tanpa sebarang mata buat Vamos. Ya, selepas kekalahan tanpa balas langsung 11-1 daripada sudut kill di game yang pertama. Sekarang Vamos perlu kembali bangkit untuk menunjukkan momentum yang mereka ada sekarang ni. Cutting lane daripada Siska memang sangat mudah untuk dilaksanakan apabila berhadapan dengan Ivan. Venus. Tapi Joy, lihat kedudukan daripada Wah, ini kelebihan yang mereka boleh untuk dapatkan. Mereka boleh untuk memaksimalkan kelebihan untuk early game sekiranya dapat jungle ni. Tapi Clockun dikejar. Kedudukan Siska yang rendah. Siska hampir ditumbangkan. Zakif yang dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi nyawa Siska sebegitu sukar untuk bertahan. Dan lihatlah percubaan daripada pemain-pemain tim Ray untuk masuk ke kawasan jungle milik Vamos pula. Ya, sedikit sebanyak cuba untuk membalas daripada pencurian buff di bahagian bawah sebentar tadi, tetapi dah pun dikawal api oleh tim Vamos dengan adanya kehadiran Zakif semula di bahagian hadapan. Menyebabkan daripada sudut jungler, Jezga mungkin akan ada ketinggalan sikit sebanyak kalau mereka tak melaksanakan counter invade selepas ini. apa yang mereka nak adalah outfarm level daripada Baxia. Itulah sebab kenapa mereka bergerak ke arah orange buff dengan lebih awal. Dan kita nampak bagaimana Zakif dan juga Clockun mengaburi mata pasukan Team Ray. Cuma mereka trade dengan 1 kill kepada Zakif. Tapi saya rasa itulah trade yang boleh berpihak kepada mereka sebenarnya. Sebabkan dapat orange buff tu pun agak mahal untuk pasukan Vamos. Betul. Sekarang ini pemain-pemain Vamos sudah pun melakukan execution yang cukup baik. Percubaan untuk dapatkan grab tersebut berjaya dilaksanakan oleh Herapopo. Sekarang ini Jaskar belum lagi level 4. Turtle bakal mula untuk diambil oleh kedua pasukan. Herapopo hampir mencapai level 5. Kali ini Jezga pula menghadapi masalah perbezaan level. Martizi Cuba untuk masuk. Martizi bernyawa rendah. Jaskar diberikan damage yang besar. Jaskar dapatkan Turtle. Siska sudah pun melakukan gerakan. Tapi Clockun berjaya untuk dijatuhkan oleh Ivan. Ivan bernyawa rendah. Herapopo ingin masuk lagi. Tapi lihat bagaimana Zakif boleh dijatuhkan. 2 kill untuk tim Ray. 2 kill untuk Martizi. Dan satu masalah besar untuk Vamos. Ini yang saya risau sebenarnya. Apabila group up team fight, kita boleh nampak bagaimana susah Joy untuk keluarkan damage lagi untuk early game ni. Ya, dia boleh forward atau dia boleh tingkatkan dia punya pengambilan level dan sebagainya. Tapi Jezga entah macam mana lawan situasi tersebut berjaya juga untuk menekan butang ready. Dan itulah kelebihan tank jungle. dia kalah 2 level. 1. 3 dengan 5 tadi. Dapat 4 dah tadi tu. Tak silap saya. Tak. Ya. Tak, dia tak level 4 lagi tadi. Maksudnya dalam situasi tu dia boleh menang. Wow. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan dan menang daripada sudut WT. 3 kill perbalasan kosong, 1 buku ke hadapan. Situasi yang masih lagi baik. Pelanggaran di bahagian tengah. Natko terpaksa untuk pulang. Purify yang ditekan. Clockun terus sahaja mengaktifkan Black Shoes untuk menyelamatkan diri. Masih lagi Purify disimpan terlebih dahulu. Tapi dekat bahagian bawah, Lawless pun dah mula selesa. Bercuba untuk double wave yang bagi saya sedikit memakan diri untuk Vamos. Membiarkan Lawless mendapatkan lebih banyak gold plate, lebih banyak farm. Yang Sekarang Major Crab kan beliau. Major Crab lagi didapat. Tapi informasi tiada Purify untuk Natko. Adanya Flicker, adanya Wave Dragon oleh Ivan dekat sini. Kalau mereka boleh menangkap Natko, itu dah kill yang percuma. Sangat susah untuk kejar pertembungan dua beradik kat bahagian atas juga sebentar tadi. Tapi kita nampak rotasi yang dimulakan dekat bahagian bawah. Info tak ada Purify daripada Natko. Mulakan pergerakan agresif daripada pasukan tim mereka ini. Mereka mungkin boleh dive sahaja ke dalam turret. Tapi mereka fikir bahawa mereka nak set up dekat second turtle. Mereka tak nak mengambil terlampau begitu besar risiko dengan melaksanakan dive di bahagian mana. Kalau ada off positioning, ya, itu adalah waktu yang sesuai. Tapi sekarang ini, Team Ray, kawalan map yang begitu cemerlang dipamerkan. Natko masih lagi menerima tekanan. Natko cubaan dapatkan Natko. Akan terus saja ditumbangkan Natko. Cuba untuk bertahan. Tapi tidak lama. Saja kita lihat bagaimana Herapopo yang cuba untuk diangkat. Cuba untuk ditumbangkan. Zeno juga mungkin bakal menjadi mangsa. Ivan bakal kill. 5-0 tim Ray. Siska Betul-betul mendominasi permainan. Vamos seakan-akan bakal tewas tanpa sebarang kemenangan di hari ini. tendangan kepada Zakif. Flicker terpaksa dikeluarkan untuk melarikan diri. Sekarang di pengambilan total
akan berpihak kepada Team Ray sekali lagi. Second turtle pula diberikan. Lolil dalam game ni disuap dan disuap lagi. Ya, tak ada masalah langsung. 5 minit 5 kill perbalasan kosong. 2,500 gol membesarkan kedua pasukan. Sekali lagi, Team Ray, situasi yang selesa. Snowballs, perlahan mula dicapai oleh mereka. Team Vamos akan agak buntu. Apakah yang patut mereka laksanakan? Natko menadah damage di bahagian hadapan. Terus stun terkena. Tapi lihat bagaimana Siska masih lagi boleh untuk survive. Natko! Tapi Natko mati. Masih hidup. Akan ditumbangkan pasti. Dapat 2 ke? Double kill. Chris Engard masih lagi ada sebenarnya untuk Zakif. Tapi kita lihatkan dari Bobo. Sekadar 1 kill saja untuk Vamos setakat ini. Dan Klokun akan tetap saja ditumbangkan. Purify ditekan. Menyelamatkan diri daripada gerakan agresi Team Ray. Di minit kelima ni saja, mereka dah menunjukkan satu keganasan memecah belahkan formasi Vamos dengan sangat-sangat mudah. Cuma ini yang saya katakan apabila checkmate dekat bahagian last pick tu, jungle. Hero apa lagi yang boleh digunakan? Dah tak available. Daripada sudut damage dan sebagainya, semua pun dah telah pun ditutup. Dan Team Vamos, mereka perlu mengharapkan kepada scaling yang mereka ada sekarang ni daripada Moskov. Dan juga daripada Joy dekat bahagian late game nanti. Itu pun kalau ada ruang untuk mereka keluarkan damage. Ya, mereka kena berhati-hati memilih di manakah saat, daripada arah mana peluang untuk melaksanakan asakan. Natko. Purify ditekan. Satu Patrick terkena. Natko ditumbangkan. Tendangan. Terus saja cuba untuk mendapatkan Klokun. Tapi Klokun dengan Nexus kembali bertahan. Siska ditumbangkan juga oleh Aaron Bobo. Damage dilihatkan. Masih lagi ada untuk Vamos memberikan saingan. Akan tetapi 26,000 gold lead ini seakan-akan bakal menjadi semakin besar dengan Lolil yang sangat-sangat selesa. Mereka menara farm demi farm. Tim Vamos tak mampu untuk hentikannya. Team fight sebentar tadi tidak disertai oleh Lolil dan mereka dah pun hampir menyamakan kedudukan team fight tersebut. Dan kita nampak bagaimana kalau Lolil datang nanti, itu akan menjadi lebih parah untuk Team Vamos sebenarnya. Siapa yang cuba untuk menangkap Lolil, itu persoalannya. Kalau Joy pergi ke arah Lolil, jadi siapa yang nak cari backline pula? Itu persoalannya sekarang ni. Dia mencuba ditendang. Terus saja memberikan fokus ke arah Revolver. Ditumbangkan. Berjaya untuk dapatkan Ivan. Tombak sampai. Tapi lihatlah bagaimana pemain-pemain Vamos hanya mampu untuk melihat saja. Satu lagi pemain dijatuhkan. Zeno menadah segala yang termampu. Tapi damage keluaran daripada Vamos tak mampu menembusi kekebalan yang dimiliki oleh Team Ray pada saat ini. Pelanggaran. Team Ray cuma terdapatkan Martizi. Gancaran kibasan pedang tersebut sekadar untuk membuatkan Martizi pulang ke bahagian base semula. 2 kill dah pun mulai dimiliki oleh Lolils. Seperti yang telah dibincangkan, berada dalam situasi yang cukup selesa untuk menyertai team fight. Tetapi Natko dengan 3 kematian yang telah pun diterima oleh beliau. Saya juga nak melihat perbezaan daripada sudut gol di antara kedua-dua gol laner ini. Tak silap saya sekarang ini perbezaan sebanyak 1,500 gol. Ini menyebabkan mungkin satu item perbezaan di antara kedua-duanya. Satu lagi benda yang bahaya kat sini, Sunfrost dan Cody, di mana kalau kita nak bandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh pasukan SLG tadi, bawah daripada 8 minit, kebanyakan outer turret berjaya untuk didapatkan oleh Moskov. Tapi dalam game ni, tak ada sebarang turret lagi yang berjaya untuk dapatkan oleh Natko. Dalam hal ini, agak suka juga kalau nak memberikan fokus kepada side lane pressure. Ya, sebab mobility tim dia agak tinggi. Pelanggaran. Cubaan untuk dapatkan seorang lagi pemain. Purify ditekan lagi oleh Zeno. Bayangkan saja belum menendang. Ya. Purify dah ditekan. Macam mana gerakan daripada pasukan Team Vamos ketika ini boleh dipatahkan. Dia dah dash tu. Siska sekali lagi dia dash kat depan tu, nanti mungkin akan ada serangan yang akan dikeluarkan. Cuma terlebih nampak Siska juga mengambil kira akan ada backup yang akan dikeluarkan kerana kat bahagian bawah fokus Lolil. Lihat damage daripada first kill tu sahaja. Zeno tak ada Purify. Terus saja dijatuhkan. Tendangan bersama-sama dengan Klokun. Zakif cuba untuk mencari. Klokun memberikan damage. Natko dikenakan damage yang besar. Natko akan hilang. Terus saja memberikan fokus ke arah Martizi. Tapi dia bagaimana Ivan dengan satu tapak. Jin Kundo yang baik dikumpulkan dengan flicker sebentar tadi. Klokun akan terkepung. Zakif akan terkepung. 4 orang pemain. Tim Ray dapatkan 4 orang dalam satu team fight yang cukup cemerlang. Perfect dive comp daripada pasukan Team Ray. Bagaimana kesinambungan skill yang mereka tunjukkan. Team Vamos langsung tak boleh nak balas.
Dah tak boleh dah. Kalau kita melihat instant replay, lihat bagaimana mereka dive sebentar dari Zeno menadah damage, tapi burst yang dah pun dimiliki oleh Lawless tak sepatutnya dipandang rendah. Walaupun Zeki sebentar tadi cuba untuk melaksanakan flank di bahagian belakang, tetapi Lawless tak punya masalah, masih lagi berada dalam situasi yang selamat dan tak dilupakan dengan Siska kehadiran pada saat-saat yang terakhir sebentar tadi menutup jalan keluar. Sepanjang team fight tadi berlaku, Lawless tak tekan flicker pun. Betapa bebasnya Haris ini mengeluarkan damage. Dan betapa buruknya situasi tim Vamos ketika ini. Macam mana dia... Oh, kena tenang habis. Zakif akan dijatuhkan dengan mudah. 5 kill dah. Hilang. 504 untuk Lolia. Ya. Cubaan untuk mendapatkan sesuatu. Popo hanya ingin melakukan clearance. Tapi dekat bahagian bawah, Natko. Lane 2 yang dia push, lane 2 pula yang Lord sampai. Ini akan membuatkan pasukan Vamos sedikit sukar untuk melakukan clearance ke atas slot yang sudah pun diperlahankan oleh Natko sendiri. Dan kali ini Lawless memberikan tekanan di kawasan tengah. Dan Vamos hanya mampu untuk melihat saja. Tak mampu untuk menadah. Tak mampu untuk memberikan damage semula. Seakan-akan apa yang berlaku di bahagian game pertama Tak sempat berlaku lagi di game kedua. Okay, terlihatkan Aero 44 cuba untuk flanking kat bahagian belakang terlebih dahulu. Holy Defense telah pun diaktifkan. Lot tak sampai lagi tu dekat bawah. Yep, masih kekal tenang dalam perjalanan, tetapi Holy Defense di bahagian tengah, di bahagian atas dah pun diletupkan. Di bahagian bawah masih lagi wujud. Jadi masih lagi membantu tim Vamos untuk melaksanakan pertahanan. Tetapi minion di bahagian tengah yang perlu diberikan fokus. Zaman Force dah pun dibuka. Force sudah pun dibuka. Okay. Terus saja mencuba untuk dapatkan menara demi menara. Di bahagian bawah juga masih lagi peluang untuk dapatkan menara tersebut. Tapi kali ini pemain-pemain Vamos cuba untuk memberikan fokus ke arah menara yang ingin dijatuhkan, tetapi tak boleh lagi untuk dipertahankan. Monster kill dimiliki Ivan. Bersiap sedia dengan adanya Flicker. Diangkatnya lagi Zakif oleh Martizi. Siska terus saja menghancurkan menara di bahagian bawah juga. Tapi minion habis pula. Terkena tombak dari Narco. Crystal tepuk keluar. Ivan dekat bahagian yang berbeza. Cuba untuk dapatkan sesuatu. Martizi dengan adanya Lantern Blade dan juga Chris Mikan yang sudah pun melakukan gerakan. Erapova cuba untuk memberikan damage. Tapi Zaman Force yang sudah pun dibuka. Lalu memberikan damage. Tapi minion semuanya habis pada waktu ini. Terpaksa Tim Ray kembali berundur. Lolia tak ada mana pula tu. Tapi tombak. ini lebih lebih sakit daripada pusingan yang pertama. Kenapa? Disebabkan kali ini dengan bermodalkan lot yang pertama sahaja, Full inhibitor. kesemua inhibitor dah pun dilenyapkan. Tapi secara jujurnya Karakuri, luka dia tetap sama. Luka dia Tak boleh buat tetap apa-apa sama. juga dalam game ni. Manakala untuk Natko, dekat mana dia nak tolak lane ni? Tak boleh. Tak boleh, Man. Nak lawan dengan Bennett lagi. Jadi Bennett pula dalam hal ni 325 daripada sudut KDA dan daripada sudut itemization tu, dia boleh single kill ataupun solo kill sebenarnya ke arah Natko. Nah, sebab sebentar tadi dia dapat melihat Aero 44 depan dia pun Lawless senang je. Dia tak takut, dia tak gerun, dia tak gementar. 10,000. Tenang sahaja dengan perbezaan gol sebanyak 10,000 gol buat ketika ini. Situasi yang cukup-cukup selesa sebab mereka tahu Tim Vamos daripada sudut damage mungkin masih lagi tak mencukupi. Walaupun Natko sebentar tadi dah pun menyiapkan marksman Trinity item, tapi Natko ruang untuk dia maju kepada bahagian depan itu seakan-akan tiada. Oh, jap Natko ke atas. Terus saja cuba untuk dicari. Siska menentang dengan dua orang pemain. Natko cuba untuk melakukan satu offlane. Siska bahkan cuba untuk ditumbangkan. Siska dengan yang sangat-sangat rendah. Siska berjaya untuk dikenakan shutdown. Tapi Natko satu stun ke arah Martese. Natko dengan adanya Purify. Natko dengan satu tombak. Natko ingin ke Martese. Natko dapatkan Martese shutdown ke atas Martese. Tapi lihat putaran roda. Jaskar sudah sampai. Natko tak ada lagi Purify. Flicker masih lagi ada untuk Ivan. Cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Tapi Lalian terkena serba sikit damage daripada Aero Papa. Masih lagi ada serba sikit damage yang boleh diberikan. Pemain-pemain Vamos tak ingin tewas sebegitu mudah. Memberikan tentangan. Memberikan serangan balas. Dan kali ini peluang untuk mereka melaksanakan pertahanan mudah. Kita ada bincang dalam pertandingan pertama. Dalam situasi sebegini, kesilapan daripada tim W itu yang akan membenarkan tim Vamos untuk bangkit semula. Dan sebentar tadi tak sepatutnya mereka bergerak seorang diri satu persatu saja untuk pergi pada bahagian atas. Tapi sekarang ni Lot dapat tiba di bahagian tengah. Zeno kena tangkap sebentar tadi. Consecration telah pun dilepaskan untuk membersihkan Lot dengan mudah sebab mereka ada marksman iaitu Moskov. Di Lot ini akan menjadi tiada apa-apa impak besar kepada tim Ray selepas dua pemain dikorbankan sebentar tadi. Kembali semula untuk bahagian late game. Tim Vamos ada peluang untuk mendapatkan itemization. Tapi tim Ray
pastinya mengharapkan hampir 90% ke arah Lolius. Kalau Lolius ditumbangkan, barulah ada peluang untuk Vamos. Tapi Lolius takat ini 6-0-6. Ya, sakit damage tu. Cukup memedihkan. Minion masuk daripada 3 arah berbeza. Crystal terbuka luas. Tapi kali ini dengan zaman pos dikombokan lagi dengan ultimate daripada Benedetta. Lolius dihilangkan. Sebegitu mudah. Sekelip mata. Baru saja kita bincangkan. Tapi Lolius sudah pun berjaya untuk jatuhkan. Tombak tak kena pula. Kalau kena tadi memang dah. Boleh mencuba. Boleh mencuba. Itu, ya betul. Tapi again, kita boleh nampak pertahanan yang baik dikeluarkan oleh tim Vamos. Dalam hal ini, pertahanan yang mereka laksanakan tu kelihatan agak mustahil, tetapi masih lagi ada peluang jika targeting mereka terhadap Lolial berjaya untuk dilenyapkan, kerana tadi kita nampak Lolial walaupun ditangkap flicker dia tak sempat nak tekan juga. Semangat yang kembali membara untuk tim Vamos. Kalau kita lihat sebentar tadi sebelum gerakan di kawasan atas itu, Vamos punya heart rate sangat-sangat rendah. Secara tiba-tiba sekarang mereka kembali aktif. Seakan-akan harapan yang kembali menyala untuk pasukan Vamos di bahagian lead game ini. Kedudukan gol sudah pun dirapatkan dengan 43,000 saja. Yang sebentar tadi dijarakkan dengan cukup jauh. Menariknya, Martizi dalam game kali ini, dia ada Radiant Armor bersama dengannya. Berserta dengan Brute Force. Hampir full tank untuk beliau. Ya, mengetahui di mana akan menjadi target yang mudah untuk dikejar oleh Air 404. Begitu juga sentiasa perlu berada di bahagian hadapan untuk melaksanakan zoning tanpa henti, juga menyebabkan Moskov menjadikan beliau target yang cuma juga. Dan kena ingat yang mereka dah ada magic damage yang cukup daripada Lolial. Jadi untuk dia, just utility. Pastikan yang dia boleh keluarkan dia punya lantern flash, stun. Dia kena ada kat depan je. Dia kena lama je dekat depan. Selagi mana lagi lama dia dekat depan, selagi tu mereka boleh menang. Tapi sekarang ni, jangan ada kesilapan daripada tim Bray. Itulah kenapa menyebabkan tim Vamos sekarang ni mampu untuk heritkan game ni lebih lama sedikit disebabkan beberapa kesalahan dilaksanakan oleh tim Bray. Jadi dalam hal ni, kalau tim Bray boleh secure lock ni tanpa sebarang kematian, mungkin bahaya untuk tim Vamos. Kesilapan sebentar tadi dimulakan dengan memberikan shutdown terhadap Natko. Terus sahaja beliau berjaya untuk menyiapkan Malefic Gun. Daripada situ, jarak yang lebih jauh lagi untuk melaksanakan serangan, lebih selesa lagi. Di bahagian Lord sekarang ni telah pun dimulakan. Natko dalam perjalanan bersama-sama dengan Zekif. Mencari Siska. Damage ke arah Siska. Siska nyawa rendah. Siska hampir ditumbangkan. Siska dicari. Erevova cuba untuk masuk. Nyawa yang cukup-cukup sukar kena. Tombak tak terkena. Tapi Zekif masih lagi ingin masuk. Stun terkena. Nyawa rendah untuk pemain-pemain tim Bray. Minion cantik untuk pasukan Vamos. Vamos maju ke depan. Siska tak ada ultimate lagi. Lihat tombak yang terkena. Tapi retribution dia cuba untuk digunakan. Berdaya untuk lakukan stun ke arah Erevova. Siska makan Lord. Kokur ditumbangkan. Siska juga berjaya terjatuhkan. Natko perlu untuk berikan damage. Tapi Zekif berjaya terjatuhkan. Double kill untuk Erevova. Nyawa yang penuh untuk Lolial. Zeno akan dikorbankan. 3 orang mengepung Zeno. Zeno menjadi mangsa. Crystal terbuka. Tim Bray hanya perlu untuk menamatkan nafas-nafas terakhir dari Vamos. Percobaan melakukan clearance. 2 lawan dengan 3. Minit masih lagi cukup banyak. Tapi lihatlah bagaimana damage yang cukup besar. Zaman pos terus saja diberikan. Fokus ke arah Crystal. Dia akan berjaya untuk tumbakan. Tapi lihat minion yang cukup banyak. Pertahanan tak berjaya dilakukan. Tim Bray menang 2 berbalas kosong. Hampir untuk tidak berjaya tamatkan perlawanan, tetapi tim Bray meneruskan win streak mereka. Sekaligus tiada mata untuk pasukan Vamos. 2-0 yang cukup meyakinkan. Kita dah pun melihat bagaimana tim Vamos tetap mencuba. Tim Vamos dah pun menunjukkan peningkatan daripada pusingan yang pertama. Pusingan yang kedua berakhir dengan lebih baik lagi. Namun begitu, masih tidak mencukupi. Kalaulah sebentar tadi, mereka masih lagi berjaya untuk kekal hidup di saat tim mereka, kebanyakan ahli pasukan mereka dah pun dilenyapkan, dah pun dijatuhkan. Saya percaya itu peluang terbaik untuk tim Vamos untuk melaksanakan comeback. Walau bagaimanapun, kita kena akui tim pada hari ini adalah tim yang lebih hebat lagi. Ivan juga dalam game ni last standard tadi itu juga menyebabkan kenapa Jaskar boleh secure Lord yang terakhir dan sekaligus memaksa team fight yang tidak diingini juga oleh pasukan Vamos selepas zoning yang dilaksanakan oleh Martizi tadi. Bagi saya memang tendangan itu menyelamatkan keadaan. Ya.